Seterusnya kita pergi kepada ini hadis dekat akhir ni, iaitu riwayat daripada Anas bin Malik. Dia kata Nabi SAW bersabda, aku lalu dekat Musa. Ketika tu dia duduk semaya dalam kubur. Duduk semaya dalam kubur. Apa sebab Imam Muslim dia letak dekat hadis ni dengan hadis sebelum pada ni? Apa yang saya cerita tiupan sangkakala tadi, dia ada sebab. Kalau kita tengok di sini, nampak macam Nabi Musa tu hidup lagi. Hidup. Kalau tidak hidup, apa dia kata duduk semaya dalam kubur? Lepas tu kita kata semaya dalam kubur ni lagu mana? Kalau kita tengok kelia lahak tu kecil je, lubang je. Kalau kita andaikan kubur dia tu liar lahak, kalau kita katakan liar lahak, sepik benar. Nak bangun semaya lagu mana? Caca lagu mana? Nak rokok sujud lagu mana? Kalau kata hidup lagu mana? Hidup lagu mana? Siapa semaya dalam kubur dia ni hidup lagu mana? Dalam kubur, bukan di luar kubur. Adapun kalau ketika Nabi SAW pergi Isra', hak ni pun dalam riwayat ni dia sebut Isra' juga. Nabi Musa semaya sekali dengan dia, lepas tu jumpa atas langit, itu cerita lain. Ni dia kata semaya dalam kubur. Kalau semaya di luar kubur, di Baitul Maqdis ke, di atas langit kau jumpa duduk kecek ke apa tu, Nabi Musa kata balik semula dah, pergi jumpa dengan Tuhan minta ku kan. Tu cerita lain, alam lain, dan dalam keadaan di tempat yang luas, terbuka. Tak apalah kita nak kata alam misal ke, alam ruh ke, alam gapo ke, tak apalah. Tapi kalau hak dalam kubur ni lagu mana? Dalam kubur, itu persoalan. Dia ada kaitan dengan hak tadi juga. Dia nak ceritanya di sini ada beberapa pendapat ulama. Ada yang mengatakan ini isyarat kepada dia ni hidup. Bila hidup, bila tiup sangkakala akan datang, tu yang dia katakan pensel tu, bila kiamat tu, sebab dia hidup. Sebab tu duduk semaya. Usahkan Nabi-Nabi, orang-orang yang mati syahid, la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan dikata orang-orang yang mati syahid tu mati. Jangan kata. Bahkan mereka hidup. Tuhan kata hidup, bukan mati. Jadi kita tak boleh kata dia matilah, hidup. Tapi kamu tak sedar. Itu saja. Jadi kalau setara orang mati syahid, mana lebih orang mati syahid dengan Nabi-Nabi? Tentu lebih Nabi-Nabi. Kalau orang mati syahid tu kita tak boleh kata dia mati, walaupun sudah mati dah, kanan dah. Dia hidup. Apa makna hidup? Jadi hidup selepas mati tu digambarkan siapa boleh semaya lagu ni lah. Hidup tu. Jadi apa makna semaya ni pun? Apa faedahnya semaya? Untuk apa semaya? Tidakkah apa nama ni, alam taklif sudah habis? Alam taklif lepas mati tak ada lah. Nak kata wajib semaya, berdosa kau tidak semaya, tak ada. Apa kena mengena ni hak ni? Dia ada beberapa perkara yang perlu kita faham sehubungan dengan cerita tadi. Cuba tengok tadi kan, ada ulama mengatakan maksud ditiupkan sangkakala tu, mati semua tu, sangkakala yang pertama lah yang menyebabkan hancur dunia. Dan Nabi Musa ni hidup, termasuklah Nabi-Nabi yang lain, hidup dalam alam tu lah. Dalam alam tu. Bukan hidup seperti hidup dalam dunia ni. Hidup cara dia, supaya hidup orang mati syahid. Dia hidup, bila hidup, hak tu lah yang dikatakan pensel tu, semua pensel. Hak mana mati dah, dia hidup. Ada keistimewaan dia hidup, hak tu pensel pada ketika tu. Dia kata tak tahu lah Nabi Musa ni tak pensel kok, ataupun orang yang dikecualikan kok, ataupun dia pensel tapi dia sedar dulu. Ada kaitan ke tu? Itu perkara yang pertama kena maklum. Maknanya hidup. Maksud apa ni, Sa' tadi ialah pengsan, bukan mati. Sebab apa? Dia sudah mati dah. Tak ada dah mati yang kedua dengan makna mati supaya mati dalam dunia dahulu, tak ada dah. Tapi oleh kerana selepas mati itu dia hidup di dalam hayat barzakhiyah, orang panggil. Hidup dalam kehidupan barzakh.
Dan kehidupan dia tu berbeza daripada kehidupan yang lain. Yang ini lebih kuat hubungan kehidupan antara ruh dia dengan tubuh dia, lebih kuat daripada sekalian orang yang lain. Hak manusia lain pun ada juga hidup cara dia. Nabi SAW hidup. Kalau tidak hidup, beri salam ke dia. Dia kata dia jawab salam. Orang yang beri salam ke dia tu apa ni, dia jawab. Mana dia hidup. Sebab itulah ulama-ulama bahas apa ya Nabi SAW tu tidak meninggalkan pesaka. Dan muka dia tidak mati. Orang mati baru tinggal pesaka. Dia buat sini. Apa yang bini dia tak boleh nikah? Mana boleh nikah dia tu? Hidup lagi. Suami ada nak nikah lagi mana? Itu sebab ulama kata ya bini dia tu orang lain tak boleh nikah. Sebab dia hidup. Walaupun kita kata dah hidup mati serupa orang lain, dia tidak serupa orang lain. Walaupun mati dah, tapi hubungan tubuh dengan ruh dia tu kuat, sehingga ada kesannya. Kesan dunia ni, hukum dunia masih ada lagi. Misalnya tak boleh nikah dengan bini dia, pesaka dia tak boleh terima. Dari sudut tu. Bukan kata betul-betul hidup sebuah hidup dalam dunia ni. Tak nak malam bini dia kelik. Tak ada. Tak betul lagu tu. Ada juga pahaman yang mengatakan Nabi hidup, jadi dia balik nak malam jumpa dengan bini dia buat gila lagi. Tak betul tu lagu. Sekadar tak ada, kita terima setakat hak ada dalam hadis. Sudah. Hak ada dalam hadis gitu. Yang ni hubungan tu kuat. Seperti mana hubungan ruh dengan tubuh orang mati syahid. Kuat juga, tapi bawah lagi pada Nabi. Orang lain ada juga hubungan, tapi hubungan itu tidak setara demon. Dan demon ni hubungan tubuh dengan roh dia tu banyak dari segi kesenangan, kemewahan, keseronokan. Gambaran keseronokan itu mengikut Imam Ibn Taymiyah, dia kata Nabi Musa duduk sembahyang dalam kubur ni apa makna? Dia nak ayatnya, ini bahasa tamsilan. Nabi Musa menikmati nikmat Allah SWT kurnia kepada dia tu dalam bentuk tu. Sebab sembahyang ni yang paling dekat dengan dia semasa hidup di dunia. Di akhirat besok, seseolahnya digambarkan kepada kita dia suka dengan sembahyang. Sembahyang tu sendiri jadi nikmat kepada dia. Supaya kita tak perlu fikir. Bukan ayat dia sembahyang sungguh di sini. Nak ayat nikmat sembahyang tu supaya nikmat ni nyawa kita. Apa dia ajar nyawa? Dengan sendiri kita nyawa. Ajar supaya orang dalam surga tasbih. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Duduk dengar, duduk ngaji Quran, jumpa dengan Tuhan. Itu sendiri, benda tu sendiri itu nikmat. Semaya dia sendiri nikmat. Tapi dalam keadaan dia, jangan kita ikatkan dengan tubuh orang mati itu dalam kubur yang sempit tu. Sebab ni alam lain. Tetapi nikmat dia tu dalam bentuk mana? Dalam bentuk semaya. Serupa dengan nikmat kita makan, kita boleh bernafas dengan selesa. Serupa dengan tu kepada dia. Itu pendapat, satu pendapat. Satu lagi pendapat, dia kata, ini pendapat Syah Waliullah. Dia kata Nabi Musa duduk sembahyang dalam kubur dia itu alam mithal. Dia alam mithal. Jadi bila alam mithal tak ada apa ni, tidak terikat dengan kubur dia. Maksud dalam kubur tu selepas dia mati, orang kebumikan dia. Tetapi pada hakikatnya ruh dia duduk sembahyang. Dan sembahyang tu bukan sebagai taklif untuk nak dapat pahala, tidak. Bahkan itu adalah satu bentuk nikmat yang dikecapinya semasa selepas mati. Alam mithal, kata dia. Itu pendapat Syah Waliullah. Pendapat Anwar Shah Kashmiri, dia kata apa dia? Wa huwa qa'imun yusalli fi qabri. Ini gambaran, dia kata pahala yang Nabi Musa dapat selepas pada dia mati. Dan orang-orang lain pun paling istimewanya selepas dia mati ni, pahala dia apa dia? Pahala sembahyang. Seseolahnya sembahyang, dia duduk sembahyang lagi. Sebenarnya bukan sembahyang, pahala sembahyang dia dulu tu terus mari. Dia rasa kesan ataupun hasil daripada sembahyang dia dulu. Itulah yang ditunjukkan. Sebenarnya bukan dalam bentuk tu. Itu nikmat. Nikmat tu mari sebagai hasil daripada sembahyangnya semasa di dunia dahulu. Begitu juga orang-orang lain pun lagu tu juga. Sembahyang inilah yang paling istimewa. Hak inilah yang menjadi teman, yang memberi keseronokan, memberi nikmat kepada orang tu. Pahala dia tu. Pahala tu mari mana? Kesan dia, kesan sembahyang. Sebab tu ditunjukkan sembahyang. Bukan dia kata khusus dengan sembahyang saja, hak lain-lain pun segala ibadat yang lain tu
Dia ada kesan dia dan ada hasil dia. Hasil dia tu akan kita rasa di dalam kubur. Seolah-olahnya orang tu duduk buat benda tu semacam. Sebab apa? Tidak putus pahala dia. Sembahyang dia tu sempurna, paling sempurna. Tak putus pahala dia. Kalau dia buat benda-benda lain pun, oleh kerana panjang kan, lama berpanjangan, seperti kita kata sedekah jariah, ya lama kan orang duduk guna, jadi dia duduk dapat lama hasil dia tu. Sebab orang pun duduk guna dalam dunia ni lama. Pada Nabi kita tak dapat banyak lagu mana dah seluruh dunia ni orang tahu sembahyang dia kan. Orang kalau mengajar sesuatu kebaikan, pahala tu boleh ke dia, pahala tu kau dia dalam bentuk nikmat tu, nikmat daripada hasil daripada ajaran dia. Itu maksudnya di sini. Bukan maksud duk bangun caca semaya, tunduk, sujud, tak. Tapi dia gambarkan ni sebagai hasil kepada hak tu, hasil kepada semaya. Dan bukan khusus dengan semaya, hak lain-lain pun yalah juga. Tetapi ditunjukkan semaya untuk menyatakan keistimewaan, kedudukan semaya tu dalam Islam. Itu maksudnya. Itulah yang dikatakan semaya dalam kuburnya. Pada Nabi Musa saja kau? Tidak, sebab bukan Nabi Musa saja, orang lain pun lagu tu juga. Tapi ditunjukkan kepada Nabi SAW tentang Nabi Musa. Jangan kita ingat semaya tu semaya sepuluh dalam dunia. Apa makna semaya dalam dunia? Untuk apa? Tak ada dah semaya lagu tu. Sebab dalam dunia ni kalau kita tak semaya berdosa. Hak tu tak ada dah dosa tu. Di sini hanya ada pahalanya. Dengan sebab itu tak ada dah masalah taklif, bebanan ke apa, tak ada. Ada, semua tak ada. Dan hadis-hadis yang seumpama ini menunjukkan manusia ni, terutama nabi-nabi dan orang mati syahid, dia hidup walaupun mati, pada hakikatnya perpindahan tempat saja, pindah tempat saja. Hakikat dia tidak mati. Tidak mati itu apa maksudnya? Maksudnya hubungan di antara tubuh dia, jasad dia dengan roh sangat kuat, sehingga sebahagian yang dirasai oleh orang dalam dunia dapat dirasainya, dan sebahagian daripada orang yang akan dapat hanya masuk dalam syurga, dia sudah dapat dah ketika tu, orang lain tak dapat. Tu istimewa dia. Hak dalam syurga tak dapat lagi, dia boleh dah sebahagian je. Hak dalam dunia ni, orang lain kalau mati tak dapat dah benda dalam dunia, dia dapat lagi. Itu hubungan tu, alaqah di antara ruh dan jasad dia itu sangat istimewa, berbeza daripada yang lain. Itulah yang dikatakan hidup. Tapi hidup ni bukan hidup seperti dunia 100%. Tidak. Orang panggil ini hayat barzakhiyah, hayat haqiqiyah, hidup sebenar. Bukan hidup misal, tak. Hidup sungguh. Tetapi hidup di alam barzakh, bukan hidup di dalam dunia. Sebahagian perkara yang ada kaitan dengan dunia masih lagi terikat dengan dia. Macam tadi lah, bini dia tak boleh nikah, tak ada pesaka ke apa, masih lagi ada. Nikmat hak dalam dunia pun dia dapat juga. Nikmat hak dalam dunia, misalnya hasil sembahyang, hasil apa, dia dapat, dia merasai. Kalau dalam dunia dahulu dia merasa nikmat dah, dengar tu suka dah, kesannya lebih ketara lagi lepas mati. Itu yang dikatakan nikmat hak berkait dengan dunia. Hak akhirat seperti juga, dia sudah rasa tu. Demon ini istimewa lah, istimewa.